صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita banyak syukur dan puji kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi segala-gala nikmat kepada kita, boleh kita duk guna di dalam kehidupan kita hari ini. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi nikmat kepada kita, marilah kita banyak syukur, marilah kita banyak taat kepada Allah, marilah kita pakat kerja amalan-amalan soleh supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada kita dan di dunia dan di hari akhirat. Dan di dalam kehidupan kita banyak perkara kita kena belajar, kita kena ngaji. Dan kehidupan kita setiap segi kita kena belajar, kita kena ngaji, bererti, tahu dan ajaran-ajaran agama kita supaya kita tu boleh hidup betul dengan hak agama kita royak dan betul dengan hak agama kita suruh. Dan di dalam kita nak buat satu-satu perkara, kita kena buat betul dengan agama. Baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima perbuatan kita. Maka kehidupan kita, hak kita sangat-sangat penting, hak agama kita sangat-sangat disuruh dijaga, kita kena jaga molek. Begitu juga benda-benda hak agama kita larang, kita kena beringat molek, jangan kita duk kacau. Lebih-lebih lagi malam ni kita nak nak sambung lagi berkenaan dengan akibat balasan ataupun orang-orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Yang kita kena pakat dengar, pakat royak, pakat peringatan, nak fak kita tu pakat sedar. Kita tu pakat khabar kata deraka kepada dua ibu bapa. Tak comel, tak molek, Allah Ta'ala akan balas tak molek kita di atas dunia. Dan kita dengar, dan kita tahu, kita pun pakat beringat. Hidup kita nak cari kesenangan, cari kebahagiaan. Kalau kita hidup tak kena lagu tak senang juga. Tak ada bahagia juga di dalam kehidupan kita. Maka malam ni Alhamdulillah kita boleh bersama dengan ustaz kita pula. Berkenaan dengan deraka kepada dua ibu bapa. Kita boleh dengar kisah-kisah berlaku ataupun kisah-kisah yang ada di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dipersilakan ustaz kita pada malam ni. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم زدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا بارين لوالدينا عند كبيرهما يا أرحم الراحمين، واجعلنا من المحسنين لهما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ونعوذ بك من العقوق ونعوذ بك من أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia. Selamat malam Jumaat yang berbahagia, yang barakah, yang rahmat daripada Allah Ta'ala kepada sedang penonton, kepada sedang pendengar yang sedang mengikuti panggil siaran atau panggil live shot, panggil melalui multi kegiatan tentang tajuk atau panggil rengrau dalam Quran dan Sunnah dan juga para sahabat Nabi SAW. Malam ini seperti biasa saya Ustaz Ghazali Muhammad Fatani bersama rakannya Ustaz Usman Nafi akan bertemu dengan ibu bapa pada setiap malam Jumaat. Kalau tidak ada keuzuran lah, kita ada semua lah pada malam Jumaat tu, insya-Allah taala kita mula je 8 lebih dan sampai je 9 insya-Allah taala. Ya, sebenarnya alhamdulillah, terima kasih pada juruteknik Syekh Abdul Rahim sebagai juruteknik dalam ruangan kita. Semoga Allah Taala balas yang baik kepada beliau dan tambah rezeki beliau insya-Allah, dan kepada Ustaz Usman sebagai pengurusi dalam ruangan ini. Ya, sebenarnya kita duduk dalam halaqah yang keempat, panggil siri yang keempat tentang bahayanya deraka kepada dua ibu bapa. Yang mana kita dengar beberapa minggu tu beberapa cerita yang Ustaz Usman beritahu kepada kita, saya sendiri beritahu kepada kita melalui kisah para sahabat tabi'in dan orang-orang belakang ni tentang bahayanya deraka kepada dua ibu bapa. Kama tadinu tudan al-jaza' min jinsil amal, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ibu bapa saya penonton, akibah hujung jatuh sutai orang deraka ibu bapa tak ada pihak selamat saya habuk. Dan tak ada siapa seni seorang habuk. Kita kena cerita yang tunjuk di dunia ni yang berlaku kepada Islam kita sendiri pun bukan sedikit. Siapa ulama yang bernama Syekh Ibrahim Al-Hazim, yang seorang ulama yang hipung kita cita-cita yang berkaitan dengan uququl walidain, aqibata uququl walidain, aqibata birrul walidain. Jadi panggil kita nak baca kitab dia tu kita rasa sedar pada diri kita sendiri. Kerana saya kata ibu bapa sedang penonton duk dengar ni, semua ada ibu bapa. Sama ada ibu bapa tua dah, sama ada ibu bapa duk muda lagi, sama ada ibu bapa mati dah, mak mati dah, ayah ada lagi, atau ayah ada lagi, mak mati dah, atau sudah mati kedua-duanya. Bagi saya ni, ayah sudah mati, tapi waktu ayah saya mati tu, saya keluar dakwah ke Ihsan, tak ada nak kapal mayat dia, tak ada ajar mucak dia, maka saya suruh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu molek saya keluar ke dakwah ke panggil kawasan Ihsan tu, menyebabkan waktu tu yang mati menyebabkan kita tak sempat nak klik. Tersuruh pada saing-saing panggil waris-waris untuk nak kapal mayat mereka. Itu satu wasa bagi diri kita. Nah, ya, kita tak ada nak panggil ihsan kepada dia waktu dia nak mati. Dan saya kata semua tu ada ibu bapa, ada ayah. Hari ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita nak masuk sikit dua cerita malam ni. Sebelum tu pada minggu lalu Ustaz Usman kita raya ada kata hujung jatuh deraka kepada ibu bapa ni banyak hadis Nabi SAW raya pada kita, sampai kepada peristiwa di akhir zamannya banyak orang taat pada isteri dan deraka kepada ummahat. Taat pada zaujah, patut uququl ummahat. Dan di antaranya lagi akibah uququl walidain, hujung jatuh ke deraka dari bapa ni, iaitu salah satunya Nabi kata dosa besar, akbaru al-kabair. Sebesar-besar dosa besar yang deraka kepada dua ibu bapa selepas daripada syirik kepada Allah Ta'ala tu. Tertib yang kedua Nabi SAW tu ialah uququl walidain. Nah, yang ketiganya sumpah bohong, dan seterusnya ibu bapa.
Kemudian uququl walidain ni, derhaka ibu bapa Osman berhak juga laknat Allah Taala dunia juga akhirat. Terutama bagi orang yang ada dua ibu bapa tapi duk caci maki kepada mak pak dia. Duk kata pada mak pak dia teruk nah. Semua anak-anak yang degil, anak-anak yang tak sapa nasihat, tak sapa tarbiyah, atau anuh duk terima panggil cara hidup daripada pelakon-pelakon, daripada lakon semua tu, atau daripada dia, daripada orang Islam tu, duk save benar-benar yang dia tu tak puas hati dengan mak dia, kata kat mak dia teruk-teruk, kata kat ayah dia teruk-teruk, nah, caci maki kepada ayah dia. Kalau ayah dia orang lemah, orang yang tak lawan dengan anak ni, hak tu lah cepat sekali Allah Taala nak suruh bala kepada dia lah. Nah, anak yang tak nampak kebaikan mak pak buat baik ribu-ribu, mak pak silap so dengan ayah tu, dia mau cai habis kebaikan mak pak dia jahat habis. Nauzubillah min zalik. Kata mak pak lah ni ada rumah pingin apa mak pak, nah, rumah terosak apa mak pak, kata pada mak pak tak teruk, nauzubillah min zalik, pada ayah dia, pada mak dia. Dan juga orang derhaka pada ibu bapa ni, hujung jatuhnya dunia lagi sebelum akhirat. Nah, dua perkara yang Allah Taala segerakan balasan bala kepada kedua-duanya ialah di atas dunia ni ialah melawan zalim dan derhaka kepada ibu bapa. Banyaklah ibu bapa sebenarnya ada hadis yang insya-Allah Taala kita nak sampai kepada ibu bapa tentang derhaka kepada ibu bapa. Mana ni Ustaz Osman? Ada satu cerita yang saya baca ni, Allahu Akbar. Ni sakut dengan anak ramah, nak pergi pok sore tak boleh. Allahu Akbar. Nah, nak pergi pok sore tak boleh ni bukan sikit dalam masyarakat kita. Anak ramah nak pergi mok pok tak boleh. Zaman ni keluarga ni, nah, keluarga ni ada pok. Dah baru ni kita dengar ada mok, dah ada mok sore, lepas tu mok kita pipi laut. Dah, ambil mok kita pipi laut. Allahu Akbar. Dah. Lepas tu tulis surat pucuk. Tak biar mok yang kata, dah siapa temu tua ni, ambillah waktu tepat, orang kuncara. Hak ni Ustaz Osman, kisah ni berlaku ni hari ni malam ni, dua cerita insya-Allah. Ustaz Osman nak tambah apa itu bolehlah. Nak taklid, nak idafi maklumat yang kita sampai ni, iaitu nah, ada satu cerita yang berlaku, seorang yang cerita yang sebenar lah, iaitu kisah derhaka nah, dua ibu bapa kepada anak-anak dia tu, iaitu ada berlaku ceritanya. Nah, dia ni 3 wadik. Nah, 3 wadik semua nikah habis. 3 wadik semua nikah habis. Boleh ada mak yang mati dah. Dia dengan pak dia. Dia duduk dalam umur satu umur lah. 3 wadik ni dalam satu umur. Sepengah kita ni mudah-mudahnya ada juga panggil pakat menikah main duduk sini. Menikah sore main duduk tu umur tua-tua lah. Nah, pakat midnight tu main duduk satu umur. Dan morning ni keluarga ni ada pak sore. Anak dia tu nikah habis. 3 orang tu nikah habis. Duduk dalam satu umur. Pak dia tu nak duduk sekali lah dengan anak-anak. Moga pak dia sore lah kan. Umur tua dah. Nah, dia tua dah. Panggil kuamcam dia tu ingat tik, tak tik. Nah, seperti orang gila lah. Dia kata seperti orang gila. Yang di sepengah ingat tik, tak tik. Kadang-kadang peringatan tu dia ingat. Kadang-kadang tak ingat. Dia ada satu umur. Nyanyuk. Jadi nyanyuk. Sepengah balik kenya nak nyanyuk Ustaz Osman tu Fatih leh umur 80 ni nak nyanyuk dah. Nah, umur 80 nak pergi dia balik kena nak nyanyuk dah. Nah, tu tabiat orang tua. Tiba-tiba salah satu isteri dalam keluarga ni natu dia lah. Dan natu-natu lain. Jadi boleh ada dia ni anak yatim semua 3 orang. Pada nikah semua baik duduk satu umur. Kalau negara ni ada benar, kalau ada umur 2 lapis, ada umur. Dah ada lah panggil. Itu pepok nak duduk sekali dengan dia. Pok nak duduk sekali. Tiba-tiba jadi isteri 3 orang ni, Allah ni satu panah besar kalau isteri tak faham. Nah, serabut panggil bosan dengan pok dia seorang ni. Sebab dia panggil duduk khidmat, duduk gapo, duduk tolong. So dia pok dah.
Pada satu ketika Ustaz Osman, mereka semua ni pakat buat perancangan untuk nak ambil ayah dia kita tempat sun orang cara. Pakat kecek gimari lah. Pakat duk terima gimari, pakat senda gimari, nak ambil pok dia seorang ni kita tempat sun koncara. Semua pakat setuju be. Setuju atas khasana nek daripada isteri-isteri mereka 3 orang itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau dah kandil tu lah, tapi isteri duduk kandil lain, mari duduk rumah tu lah ni, apabila tarbiyah tak sama, didikan tak sama, marilah. Nah, bahasa mana ia berlakulah. Terutama dengan tok tua. Balik kena mengatakan kalau anak tino, natuk tino nak berlaku dengan tok tua tino. Lah tu lah ibu bapa sedang pengasas penonton. Tiba-tiba setuju pakat ambil pendapat isteri dia, pakat setuju adik-adik 3 orang ni kat atas ni, ambil pok dia tu. Nah, dia ambil waktu mana? Ambil waktu pok dia tak ingat. Waktu pok dia tepat mobile umur dia orang tua tu, kerajaan cedek tu dah. Waktu mana? Waktu pok dia tak ingat. Cam-cam kuam medai. Tiba-tiba dia lagi siapa di tempat orang tua tu, tempat dulai tua. Dia kata, anak dia 3 kata, ini seorang lelaki yang kami jumpa di tengah jalan. Dia kata, ini adalah seorang lelaki yang kami jumpa tengah jalan dan kami pun rasa nak ambil pahala. Lalu itu kami bawa orang tua ni, mari bawa pergi mari tempat ni, tempat orang tua ni. Orang jaga orang jaga tempat orang tua tu, macam nanti tu pakat Yinji tong rap dengan orang tua ni. Kenapa? Kemungkinan orang tua ni yang kata orang reran macam kuam medai baik tak ada umur. Tiba-tiba kalau Allah Ta'ala nak tunjuk Ustaz Osman, tiba-tiba anak itu 3 orang nak tumpah itu yawi kepada orang jaga umur orang tua ni satu kertas adanya rokok telefon. Kertas ada rokok telefon, ada bertosak. Dan dia minta pada orang jaga stanti koncara ni, apabila ada gapo tu tolong, kalau ada kematian orang tua ni tolong tuasuklah. Ya lah kata kalau orang tua ni mati tolong tuasuk tu kepada kami 3 ni. Nah, maka tiba-tiba ibu bapa saya dengar celah-celah kecek duk sontana dengan orang jaga stanti koncara tu. Pok ya tu gicam kuam kau tu. Allahu Akbar. Pok ya tu dia dengar gapo anak yang kecek, dia ingat. Gicam kuam. Ketika mana anak yang duk kecek dengan orang jaga koncara. Ataupun anak yang pergi. Allahu Akbar. Anak yang pergi tu. Nah, anak yang pergi tu baik. Tiba-tiba orang jaga tempat koncara ni royak daripada orang tua tu kata, ayah mai duduk sini ni, ini adalah tempat orang koncara, tempat dulai koncara, orang yang tak ada tempat umur, orang anak tak say mai duduk sini. Ia royak pada akhirnya soyak budak-budak hak mari ya sini pasal mana. Atau orang jaga setati koncara royak dah. Mereka tu budak 3 orang lah tu ayat panggil tu panggil rupa lah tu suara lah tu pok ya ibu bapa sedang penonton sebenarnya. Allahu Akbar, sangat-sangat duka cita apabila dengar seorang beberapa orang yang jaga stanti koncara ni kata itu adalah anak dia. Mereka itu hak 3 orang waria tak sini ni, ia tu anak dia. Allah, pok dia ibu bapa saya penonton saya dengar duka cita lah. Anak dia mai wak dengan lah ni. Kau dia mai wak ketika mana ia cam kuam medai. Tiba-tiba Allah Ta'ala cam kuam dai. Setelah mana ia dengar kecek dia bagi di antara orang jaga stanti koncara. Di situlah ibu bapa dia akak tangi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sakit hati lah. Ayah sakit hati ni. Pero molek dah. Dulai molek dah. Adik-adik tak balas ke mari dah. Tak balas ke mari.
Duk satu molek duk rumah tu lah tak balah. Tapi mai bini tak faham ni, mai serabung ngapok ni. Di situlah dia akhir tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa wi bernyasa anak dia. Dia tanya, ya Allah, Allahumma kama fa'alu bi hadzal fa'l, Allahumma fa'arini wujuhum taltahibu naran yaumal qiyamah. Ya Allah, seperti mana mereka buat denganku perbuatan ini, ya Allah, tunjuklah kepada aku muka-muka mereka yang akan dibakar oleh api neraka pada hari kiamat. Ni pok ya doa lah tu, sakit hati bapak. Kemungkinan ni pok dia ni tung tu iya panggil. Buat semua kepada anak dia. Ada ke bapak tu, buat habis pada anak. Ikut anak nak gapo. Oh, sakit hati kok sebab sakit hati tak? Rasa sedih tak? Kalau misalnya orang wak kita wak molek dia mau habis terik. Tapi orang ni hamdi ni, Allah ni berat sekali. Lepas tu lah, pok dia saat ni panggil orang jaga stanti kuncara. Dia tanya, pok dia wasiat kepada dia tulis sikit banyak. Dia tu semua tanah-tanah dia tu. Jadi pok dia ni kemungkinan ada orang ada harta. Ya, sepatu lah panggil pok mel liang lu wang hai to. Tawa lu liang pok mel wang hai ta. Ya lo dah ni. Cerita ni dah ni nah. Pok mel bang lu liang pok mel wang hai ta. Sebab apa? Dia mau pok ada saka banyak, ada harta banyak, ada tanah banyak, ada tanah itu banyak. Mau pok mati cepat ipak. Sebab apa dia nak bagi mau pok tu bagi saka. Tapi pok ni dia panggil orang jaga apa? Orang jaga stanti kecara panggil mari, dia tulis dia tanah. Semua tanah-tanah dia semua tu, dan miliki dia semua tu, dia wakaf untuk tempat kuncara ni. Allahu Akbar. Rumah yang duduk tu, anak yang duduk pun dia wakaf juga. Wakaf kepada ban kuncara ni juga. Tiba-tiba, tak lama orang tua ni mati. Orang tua ni mati, subhanallah. Ada satu hari tu, orang jaga kuncara telefon lah kepada kepada anak-anak yang tiga tu kata, orang tua mu hari tu mati dah. Ya poho dicai lah, suka hati anak tiga orang ni. Dengan berita tepak yang mati oleh go. Dalam tempat kuncara tu. Tetapi tuai stanti kuncara tu, setelah mana anak tiga orang datang lagi, ia pun bawa Rijalul Amni. Apa bahasa Melayu kita Ustaz bang? Rijalul Amni ni panggil Noi Kuala Mangkong dah. Noi Kuala Mangkong mari duduk sekali di tempat pera orang tua tu. Anak yang mari itu, maka Noi Kuala Mangkong pun royaklah kepada anak-anak tiga orang kata, semua miliki hak tua ni, dia wasiat dari satu kertas kata, dan sama ada rumah dia, hak dia duduk, hak panggil kamu dia duduk, hak duduk, tiga orang ni duduk, dan harta-harta tanah saka-saka dia tu, dia wakaf untuk rumah orang tua ni. Pasti kamu kena tubik pada rumah tu. Allahu Akbar. Kamu tiga orang ni, kena tubik pada rumah. Kena ibu bapak sahabat kita. Tadi dia dah dunia lalu lah. Itu rasa yang boleh barang tu. Dari rasa tu, dia pok yang mati, dia harta boleh habis dia. Dia boleh bagi sedap lah. Tetapi Allah Ta'ala, qadirun. Inna Allah qadir. Kepada perbuatan mereka, maka itulah balasan dia. Kepada anak yang jaga. Tak boleh kau bu. Rumah pun kena amat demo. Kerana kalau tak setu baik, Nuai Kuala Mangkong ingat juga tempat ni wasiat pada pak dia. Ya Ustaz Asman boleh Ustaz Asman nak tamu apa insya-Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kita boleh royak kisah yang sapa di hati kita, perasaan sangat-sangat duka cita. Kita pun salah seorang bapa juga. Sebab kita ada anak. Jadi kata apabila kita dengar perasaan ni Allah, marilah kita bakap doa. Satu doa
Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Masya Allah. antal wahhab. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah supaya tak sewi Allah Subhanahu Wa Taala tu paling hati kita. Selepas daripada Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, boleh kita hidup dengan baik, dengan comel, dengan molek. Minta kepada Allah Ta'ala, jangan Allah Ta'ala tukar hati kita. Kita duk berhati kisah-kisah. Kita duk baca, duk dengar ustaz royak tu banyak ke. Sebelum daripada tu, anak juru duduk dengan ayah dengan baik. Kalau ada mak pun duduk dengan mak dengan baik. Boleh isteri ni yang mari berubah. Sedang ke isteri tu mari tupai duduk rumah kita. Tupai duduk rumah ayah kita. Murah ayah kita orang ada. Tapi apa pasal kita hidup turut dia je. Kalau kita hidup tupai rumah dia tu, rasa pun lain juga. Pasal kita ni orang penupai. Ni dia mari tupai kita geno dak besar ke dia tu lalu. Kokit satu fikiran. Isteri kita mari tupai duk rumah kita. Duk rumah kita, makan rumah kita walaupun dia ada kerja pun kurang-kurang dia duk rumah kita. Kalau nari arak ni, kebanyakan orang perempuan duk dalam rumah, tak ada duk kerja, tok lelaki cara belaka makan, lebih-lebih lagi tok tua kaya. Lu pasal gapo giduk turuk bini-bini pesan isteri-isteri pesan tak juh. Marilah kita pakap doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tu jangan Allah Taala ubah hati kita. Kita sedang duduk dengan comel dengan molek, boleh isteri jadi tukar. Allahu Akbar. Wahai orang lelaki, marilah kita pakak jadi orang lelaki. Jangan jadi pesan orang ponel satu tu. Boleh bini jadi turut bini. Lebih-lebih lagi turut bini pesan deraka kepada ibu bapa ni. Allahu Akbar. Nak bahang syurga ke tak? Kita mikir molek. Mikir molek wahai tok lelaki, mikir molek wahai bini, wahai isteri. Duk suruh tok lelaki hidup sorak pesan tu. Siapa duk jadikan makan dalam sorak tu? Syaitan. Syaitan tu. Nak kita hidup kita tu jadi punah. Nak hidup kita dunia ni jadi selera. Saat ni kita dengar kok. Kalau nak duduk molek, boleh tak nak duduk molek kalau tok tua kaya. Baik kata baik nari gapo kalau tok tua kaya. Ya buat rumah biasa kita biasa tengok orang Arab ni. Ada 5 beradik, ya buat rumah 5 tekak. Baik kata ayah duk tekak bawah, duk tekak 2, 3, 4 supaya anak dia duk situ belakang. Sebab apa? Dia nak beri hari-hari anak dia boleh jumpa dengan anak dia segar dah. Ayah. Dia kata hari-hari boleh tengok anak turun, anak nak naik, boleh tengok anak surah segar dah. Kita ni baik kata pergi tok tempat orang tua, pak pera orang tua. Allahu Akbar. Tempat pera orang tua tu kita ingat molek. Untuk pera orang tak ada orang nak cara. Tak ada orang nak cara dia ni duk sore. Boleh kita ni anak 2-3 orang. Nak kepada harta. Tapi nak kata orang deraka kepada dua ibu bapa, sungguh Nabi royak. Hidup tak senang. Hidup tak selamat. Supaya saat ni kita boleh dengar kata Allah Ta'ala panggil kata tanah dia saat ni, ya wakah beri kepada tempat pera orang tua lalu. Rumah-rumah dia duduk pun kena tubik dah. Tuhan tarik lalu dah. Nak kata satu-satu perkara kita ada boleh pakai, boleh guna tu Allah Ta'ala nak tarik start dulu. Dengan sebab kita tak jauh tu saat ni. Marilah panggil kata fabi syukri tadumun ni'am. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan kepada ibu bapa kita, kita kena syukur banyak. Di antara syukur kepada ibu bapa, kita kena buat baik dengan dia. Ambil kira dia, cara dia, bela dia, ngasuh dia, gapo dia. Walaupun nak jadi nyayuk lagu mana pun. Walaupun kadang-kadang kena orang.
ikutlah duk mana pun kadang-kadang hok anak duk jadi meto. Deh, meto ni pasal anak ni jadi masa rasa ibu bapa tu wahino. Ya serena. Dia boleh kerja. Kerja tinggi, boleh gaji mahal. Dia duduk dengan ibu bapa dia. Lama-lama dia mari lucu pasal anak pasal ni ingat molek. Anak pasal ni ingat molek. Walaupun dia pera mak dia, ayah dia pera lagu mana duduk dalam rumah mah, makan lagu mana hebat betul mana pun. Tak pandai lagi dengan ibu bapa duk pera dia tu. Jangan kata kita boleh kerja besar, kerja tinggi, pera anak boleh setahun 2 tahun, mari nak marah lah kan. Suruh penak letih susah payah. Weh, mak pak duk pera kita lebih susah daripada kita lagi. Lebih susah daripada kita duk pera dia lagi. Sebab itulah perlu kita pakat-pakat nasihat, pakat-pakat royak. Kadang-kadang orang kita ni tak dengar nasihat, tak tahu gapo. Dia rasa nak fikir sore belakang, pandai belakang walaupun dia kita serah besar tinggi kau tak si dengar orang lain, tak si pakai orang lain, tak boleh. Setengah-setengah di dalam kehidupan kita ni kita kena dengar orang. Orang royak, orang gapo. Supaya kita ni boleh hidup dengan comel. Sebab itulah agama kita ni suruh nasihat, suruh dengar nasihat supaya hidup kita tu jadi comel dan jadi molek. Lepas tu ustaz kita ada nak tambah lagi? Ya, sikit lagi. Bismillah. Jadi kita dengar tadi itu satu panggil benda tak molek dari segi isteri. Tetapi ada juga Ustaz Osman isteri yang baik, isteri yang molek. Jadi isteri ni kadang-kadang satu keluarga tu anak tina ada, tapi anak tina tak ada itu mana dengan mak pak. Jadi isteri mai duk pikirkan amanah mak pak dia, amanah hak mak pak dia pada isteri. Hak ni bagi siapa hak ada isteri lah ni dia kena sayalah isteri dia tu belum molek. Semua yang mengatakan Ustaz Ahmad, jadi siapa yang ada isteri yang tolong khidmat pada mak kita, tolong basuh perak mak kita, basuh kecil mak kita, peraklah isteri ni molek, belum molek isteri ni. Itu adalah zaujatun salihah. Semua orang Arab tu tahu kalau isteri mana mau hidup basuh perak mak kita, anak tina ada. Anak tina tu kadang-kadang taklah nak isteri mai duk pikul habis. Isteri kita, isteri anak yatim ialah. Maka orang Arab tu itulah zaujatul salihah. Isteri yang soleh. Kena jaga molek, kena belum molek, kena raksa kaum manusia yang molek. Ini ada satu berlaku cerita Ustaz Osman. Jadi ada seorang lelaki tu dia menikah dengan seorang perempuan. Dia nikah dengan seorang perempuan. Pada hari pertama, pada hari nikah dia tu, dia pun harilah makannya besar, makannya besar untuk nak panggil nak celong hari nikah dia tu, panggil buat puluk lah, Pak kita ni buat puluk agapalah lah. Kalau orang Arab tu panggil sudah nikah, buat hari makannya besar untuk makan dah. Tiba-tiba suami dia ni makannya banyak tu, isteri dia tu suruh panggil mak dia mari. Mak tu laki dia. Suruh panggil mak tu laki mari dia makan sekali. Dengan makan dia sedap ni. Tiba-tiba isteri dia baru nikah tu duduk. Tok laki dia baru nikah tu letak makin ni tamada kepada mak dia. Allahu Akbar. Tak makin dia tamada pada mak dia. Sebaliknya dia tak pada isteri dia tu setiap makan dia. Muka baru nikah kan. Orang kita yang ada kat mak kita dah biasa duduk dengan yang lama, tak dah padan apa dah. Isteri kita baru nikah, baru boleh ni, ambil makan dia tak. Mana. Ikan kering depan mak sama. Sama. Allah. Kadang-kadang dia jadi besar isteri dia, tapi bini dia ke lain. Bini dia besar mak tu tua ya. Dia dah remak baru tua ni ya. Tapi tok laki dia ni yang tinggi besar bini dia, segala makan dia sedap-sedap, tak dapat bini dia habis. Makan biasa tak dapat mak dia. Di situlah isteri dia perhati perbuatan ni. Perhati perbuatan ni.
Hari tu minta cerai lah lurah. Minta khalak. Pasal tok laki biasa ni. Sebab ia pahal atau tok laki biasa ni dia tu anak lagi akan jadi fangar biasa ni juga. Di situ lah panggil abai ya rasa duka cita lah. Nah duka cita atas perbuatan dia tu. Dia usaha nak uji isteri dia tu yang berat kompit dia lah. Tetapi isteri dia tak sih. Tak sih timur lah. Hak ni molek ibu bapa sama dengan dah. Ya tahu orang Tino ni, ya hormat komik kita tu, kita kena belah molek. Nah, hak ni dak. Kita boleh Ustaz Osman. Nah, jadi kita tu kalau ada kelimut, salah semua. Isteri kena semua. Tok laki kena wicet dan layan lah. Dia ada keluarga, dia ada satu rumah tangga ni. Terutamanya, saya dah nak share pada sedang peruntuk saya peringat ni. Bagi jadi mak baik, bagi jadi ayah baik. Kalau anak mai dok kita ni, kita kena panggil kena memanglah anak dia saya, pok dia saya pada anak-anak nah nikah natu dia saya. Tu pun natu seorang ni. Allah tu lah. Baru boleh natu lah dah. Nah, sebab tu baik natu hak yatim baik tina baik kena pakai. Lah ni saya kelih. Satu dengan Ustaz Osman saya dah jumpa budak-budak baru hak nikah lah ni. Jumpa kat kedai, jumpa kat banyak cerah lah ni. Boleh tak lelaki tak berjuru, semua boleh bini tak berjuru. Kadang ada juga boleh bini. Tapi bini tu juluh lubang dah. Allahu Akbar dah. Dalam ni pun ibu bapa saya peringat, nak nikah nak kahwin lah ni, cik molek lah. Bagi siapa nak cari natu yatim, bagi siapa nak cari natu tina tu, cik you molek. Lah ni tak sepuluh dulu, tak semalam ni main fang lah ni nah. Dia main fang buat 3 orang. Kadang-kadang seorang perempuan tu 3 orang fang dia. Seorang yatim tu 3 orang tina dia. Kadang-kadang main fang lah ni. Nah, nak selamat pada zina ni rasa wallahu alam lah Tuhan lebih tahu. Nah, tu sebab Tuhan lebih tahu. Sebab sosial media lah ni duk galak saya tu semacam. Sebab tu dia pergi menikah kahwin tu kena molek lah. Bagi orang yang cari natu, bagi cari natu perempuan, natu lelaki, cari molek, cik molek, semua orang tu boleh natu dekat dah ketong, dekat yabak, oh balah tu tua. Kau kita kena berita-berita berlaku. Natu teh tu tua sampai mati. Dah anak tu natu, anak tu lelaki. Nah, jang wakwi mak yang mati dah. Duk berlaku dalam negeri kita ni mungkin sikit lah ni. Sebab tu bagi orang nak menikah kahwin saya suruhlah fok-fok warung kita panggil hak tak mati segi fikir dia, tak ada sifat kiadah, sifat pemimpin pun kuat tak mati lagi banding bajai molek. Nah, mama apa-apa yang sekat sangat anak nak jadi budak lah ni dia sekat hak yang nak ya bahaya juga. Dia hak yang nak hak tu tak tahu hak yatim lah tu. Hak tu lah kita oh na'udzubillah min zalik susahlah zaman ni. Banyak cerah, banyak bergapo. Kadang dia Samsung tampil. Ada lah ni. Nabi ni pang yatim dah. Boleh orang yatim ni pula. Dia tak lama cerah pula lah. Jadi dia, jadi punah semacam. Na'udzubillah min zalik. Mokpok lah sakit pala. Mokpok lah sakit pala. Sebab tu saya percaya pada sudah penonton saya peringat. Nak cari natu laki baik. Nak cari natu perempuan baik. Cik molek. Serp dulu. Nah, selalu dalam kampung tu. Jangan temu yang lah dah. Temu di kedai yang lah dah. Dapat yang bakal kereta bank yang lah. Jangan. Bukan lagi walaupun kereta bank. Bukan lagi berapa. Umzur ilaiha. Fa'innaha tu'damu bainakuma. Nabi kata. Seorang sahabat nak menikah tu. Nabi kata mungkin lagi dia. Gisut lagi dia. Nak umik orang jadi satu rumah tangga kita. Nak dalam keluarga kita ni. Kena semolek ibu bapa. Mari tu kalu tu. Satu bala besar dalam keluarga kita. Nah, kita sakit kepala dengan anak kita. Anak kita duduk senang dengan dia. Hak yatim baik, hak tina baik. Hak tina ada lelaki dah, duk main yatim lain. Duk tak orang lain. Hak yatim ada bini dah pun, duk main panggil dan tina lain. Pecah belah balah saya. Dah temu banyak gul lah biasa ni. Duk main temu, duk dengan rakyat kita. Banyak gul, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Itulah amalan insyaAllah ta'ala. Nah, sikit banyak nah tentang dua cerita hari ni. Nah, satu cerita isteri yang tak molek. Yang kedua isteri yang molek, yang hormat mak bagi orang untuk laki dia, insya-Allah. Semoga saya minta ibu bapa tu tolong kod like, kod share pandangnya, tolong cerita kita setiap hari malam Jumaat, dan ada komen ke apa, minta komen bawah Facebook insya-Allah SWT.
Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum. Ustaz Asma ada boleh tambah lagi insya-Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itulah apa yang kata kita boleh dengar dah dua kisah pada malam ni. Sangat-sangat penting dah di dalam kehidupan kita. Dah tiap-tiap kebaikan saat ni dia duduk di atas kita. Dah kita nak buat salah ke orang tak boleh. Dah kita nak kebaikan kita cari. Dah kita nak kebaikan kita kena belajar. Dah kita nak kebaikan ni kita kena usaha boleh jaga boleh buat boleh gapo hak agama kita suruh. Dah dan kita jangan lupa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, pimpin kita, dan bela kita, boleh kita ni turut perintah Allah Taala. Dah penting sekali hidup kita ni kalau kita boleh jaga semaya 5 waktu, dah boleh duk jaga baca Quran, dah boleh duk tuak sunnah-sunnah Nabi, dah insya-Allah yang kata semaya dan Quran dan sunnah-sunnah Nabi sani boleh jaga di dalam kehidupan kita. Dah hak ni lah sebagai apa yang kata tenaga untuk kita nak jaga hidup kita jadi molek benar ni. Jaga semaya, jaga Quran, jaga sunnah Nabi. Lepas tu kehidupan kita boleh isteri pun, kita boleh baki, kita boleh buat kira cara jadi kita ni nak kesenangan di dunia dan keredaan di hari akhirat. Dah walaupun kita ada harta banyak, serah kata senang, tapi kalau hidup kita tak syamil, tak molek, dah hidup kita tak semaya, tak baca Quran, hidup kita tak turut sunnah Nabi, dah kita tak ada keselamatan di dalam kehidupan kita. Dah marilah kita pakat jaga. Dah apa yang kata hidup kita ni dah nak jadi comel, dah kita kena usaha. Dah usaha belajar ngaji, tahu ada ilmu, jadi gapo, jadi kita mari buat soalan kata kita ni nak jadi senang, nak jadi keluarga molek. Dah nak buat ke mana mula-mula sekali? Kena ada ilmu. Dengan ilmu itulah mari duk suluh di dalam kehidupan kita. Dah boleh kita tu berimeh gapo ilmu hak Allah Taala, wahyu hak Allah Taala ni, lepas tu kita boleh beramal. Dan buku anak kita dengan ustaz kita ayat sani dah belah juga. Dah marilah kita bakal doa, Allahumma hafazna wa hafaz auladana amin amin wal fahsya wal waba wal mihan wa su'al fitan. Dah Allahumma hafazna wa hafaz auladana min kulli su' wal fahsya wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Dah fitnah tak nampak tengok. Dah kita duk dengar tu kadang-kadang dah duk kira anak perempuan, dah duk kira duk bela duk jaga hatta pak ngaji. Siapa pak ngaji ni ada lagi orang mari nak tipu anak perempuan dia. Dah siapa kau dia tahu pak tu kok dah sakit hati nak je. Dah hatta orang lain mari duk tipu, mari duk gaya, mari duk kecek anak dia, siapa anak dia tu jadi tak jauh seperti biasa. Dah ni atau fitnah dunia lah ni banyak. Dah marilah kita pakat jaga dengan semaya, jaga dengan Quran, jaga dengan sunnah Nabi. Dah lepas tu kita pakat berdoa. Mudah-mudahan di kita, keluarga kita, masyarakat kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah itulah pada malam ni ustaz. Ada apa lagi? Ya. Tak ada lah insya-Allah. Malam ni sekarang dulu. Dah insya-Allah kita sambung minggu depan. Dah malam ni tu apa yang kata kita pakat dah pakat celah, pakat royak. Dah benar-benar ustaz kita royak tu saning supaya jadi manfaat kepada di ustaz sendiri. Lepas tu fafak kita jadi ada faedah. Dah dapat hidup kebaikan dan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت
رأت الجمان الناشطا فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ